Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time baca faham amal pada halaman 227 dan kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita menyambung kembali surah Hud, surah yang ke-11 yang mempunyai banyak pelajaran untuk reset kepada diri kita sebagai orang yang beriman ya. Kita nak menjadi orang beriman ini, reset buttonnya itu ada pada surah Hud. Selain daripada surah sebelum ini, surah Yunus, selepas kita sudah membincangkan surah Al-Anfal dan juga surah At-Taubah, surah yang ke-8, surah ke-9 itu berkaitan dengan perjuangan berada di bumi Madinah ya. Ada kuasa, ada negara, tetapi bila kita kembali balik semula, surah yang ke-10 11 ini agar memastikan kita lihat balik ke dalam diri kita, dan inilah yang kita mohon pada Allah Subhanahu taala saban hari dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Dan ilmu inilah yang penting kerana kita akan melihat tentang ilmu, kepentingannya dalam halaman 227. Mari sama-sama kita saksikan sinopsisnya. Bermula daripada ayat yang ke-46 ya, pada muka surat 227 kita akan melihat kepada peringatan untuk Nabi Nuh alaihi salam berkaitan dengan ilmu dan doa ya. Memohon sesuatu perlukan kepada ilmu. Ini yang kita akan lihat pada ayat 46 hingga ayat 47. Kemudian pada ayat 48 hingga 49 kita akan melihat sambungan, apakah kesimpulan daripada kisah Nabi Nuh yang sudah pun kita lihat hampir 2-3 muka surat sebelum ini, yang menceritakan bahawa surah Hud ini yang panjang kisahnya ini, salah satunya ialah kisah Nabi Nuh berbanding dengan kisah Nabi Nuh yang disentuh dalam surah Yunus agak pendek. Dan kemudian barulah kita masuk pada ayat 50 hingga 53 kisah Nabi Hud alaihi salam. InsyaAllah kita mulakan dahulu dengan bacaan daripada ayat 46 hingga 49 dipimpin bersama Ustaz Tirmizi Ali. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Moga-moga semua dalam keadaan sihat belaka insya-Allah. Hari ini kita nak meneruskan lagi momentum kita, semangat kita, cinta kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita sentiasa mendengar, kita sentiasa membaca dan kita sentiasa mempelajari Al-Quranul Karim, kerana pentingnya mesejnya itu kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita. Bahkan pada hari ini kita bertuah, kita akan belajar kisah-kisah daripada anbiya insya-Allah. Baik, jom kita baca terlebih dahulu daripada ayat 46 hingga ayat 49. Semoga kita diberikan
kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jom sama-sama kita baca dengan alunan maqam Nahawan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghairu salih فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام عليك قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 46 hingga ayat 49 daripada surah Hud sebentar tadi, menyambung kepada kita kisah Nabi Nuh alaihi salam Ustaz ya, berkaitan dengan bagaimana Nabi Nuh bila dah naik ke dalam kapal tersebut, beliau menyeru ya, kalau kita tengok pada halaman semalam, wanada nuhur rabbahu faqala rabbi an innabni ya, sesungguhnya anakku ni daripada keluargaku, sesungguhnya janjimu betul, anta ahkamul hakimin. Sebenarnya si anak itu degil, tidak mahu bersama si ayah Nabi Nuh alaihi salam untuk berada di atas kapal. Maka bila anak ini sudah dalam keadaan bahaya dan Nabi Nuh menyeru bahawa ini anakku, kata Allah Subhanahu taala menyambung pada ayat yang ke-46 ya, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, iaitu sesungguhnya dia bukan daripada ahli keluargamu ya. Ketika Nabi Nuh sudah menyatakan ini ahli keluargaku ni kan, nak diselamatkan, Allah menyatakan bahawa ini bukan ahli keluargamu. Kerana apa? Kerana akidah itu melangkau daripada darah keturunan. Kerana ia adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan dia amalun ghairu salih. Dia itu anak kepada Nabi Nuh ini Ustaz ya, sebagai amalun ghairu salih, bukan sekadar dia ini ya'malu ghairu salih, tapi amalun, dia mewakili kepada avatar. Contohnya ya, kan orang cakap avatar kan, sebagai satu susuk badan yang penuh dengan tidak soleh.
Sehingga kan biasanya kalau orang cakap amal yang tak soleh itu mungkin mencuri, mengutuk apa sebagainya, ini satu susuk badan anak Nabi Nuh ini digelar sebagai amalun ghairu soleh. Ini adalah sebagai satu penegasan kepada ayah, kepada ibu, di mana kita perlu mendidik ahli keluarga kita untuk menjadi soleh, kerana kalau ianya lambang kepada ghairu soleh, maka ianya terputus, ya, boleh memutuskan hubungan sesama ayah ibu apabila sampai di akhirat. Malah ini sudah berlaku di dunia. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan fala tasalni, jangan engkau minta ma laisa laka bihi ilm. Itu penekanan Ustaz, ya, tentang doa. Doa, kita jangan minta sesuatu yang kamu tidak ada ilmu di sebaliknya. Apa maksud di sebalik perkataan ini? Imam Sa'adi, ya, Syekh Sa'adi menyatakan yang tidak ada ilmu itu tentang akibat dan pengakhiran. Kadang-kadang kita minta satu, kita minta dapat rumah ke, dapat duit banyak ke, dapat itu, dapat ini, kita minta. Tetapi ada perkara, bukan ada perkara, maksudnya tak semua perkara kita ada ilmu pada akibat dan pengakhirannya. Maka bila kita tidak ada ilmu perkara tersebut, jangan minta, ya. Allah menyatakan inni a'idzuka an takuna minal jahilin, aku menasihatmu an takuna minal jahilin, iaitu apa maksudnya? Agar engkau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Kerana bila ada ilmu tidak ada jahil. Bila orang tu jahil, dia tidak ada ilmu, ya. Apa maksud jahil? Mengikut kepada perasaan Nabi Nuh ketika itu amat menyayangi pada anaknya. Ini anak, Ustaz, ya. Mesti sayang kepada anak, tetapi Allah menyatakan ini bukan anak yang menjadi ahli keluarga kamu. Dah tak kira sebagai ahli keluarga lah bila seseorang itu menidakkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmunya ketauhidan kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, buat amal soleh, baru digelar sebagai ahli keluarga yang layak untuk diselamatkan di dunia sampai di akhirat. Maka pada waktu itu Nabi Nuh terus mengadu pada Allah, membalas pada Allah sebagaimana Nabi Adam pernah mengadu bila ditegur. Maka Nabi Adam kata rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin, dalam surah Al-A'raf. Di dalam ayat 47 ini, rabbi inni, Tuhanku, aku berlindung denganmu, an as'alaka ma laisa li bihi ilm, daripada minta sesuatu yang aku tak ada ilmu, iaitu aku ni tak tahu pengakhirannya, tidak tahu kesudahannya, yang menyebabkan aku ini terhalang daripada berbuat kebaikan. Ini yang dikongsikan oleh Imam Sa'idi tentang ayat ini tadi, ya. Bila Allah bagi kita ada doa yang kita doa tapi Allah tak jawab, itu tandanya ada sesuatu yang tak baik yang mungkin boleh berlaku apabila ia dijawab. Contohnya ada orang dia memang kalau dia minta, ya Allah besok masukkanlah 1 juta contohnya dalam akaun kan, tapi Allah besok kita tengok tak ada lagi. Itu ada panduan, maksudnya ilmu Allah tahu kalau dapat 1 juta besok entah jadi lain macam, maksudnya. Jadi ini adalah cara bagaimana teruskan berdoa tuan-tuan, ya. Tetapi apa yang perlu kita buat ialah kita minta agar kita jangan sampai kecewa dengan sesuatu yang kita minta tak dikabulkan Allah, padahal di sebalik itu ada ilmu akibat pengakhiran yang kita tidak tahu. Jadi sambungan Nabi Nuh, wa illa taufirli, ya, kalau dalam doa Nabi Adam itu wa illa taufir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin, di sini jika engkau tidak mengampunkanku, tidak merahmatiku, aku menjadi orang yang rugi. Jadi kalau kita lihat ilmu, keampunan dan rahmat itu saling berkait, Ustaz, ya. Makin seseorang itu dapat ilmu dan dia akan bertaubat, taufirli, dan bila dia bertaubat minta ampun, dia akan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi kalau kita reverse balik, patah balik, orang yang tidak suka minta ampun, yang sebenarnya dia tidak mahu rahmat, dan orang yang tidak minta ampun sebenarnya ilmunya ada masalah sikit. Walaupun dia mungkin belajar tinggi dekat universiti ataupun dia mungkin macam-macam, tetapi kalau dia bila ditegur oleh kawan-kawan, apatah lagi bila ditegur oleh Allah dalam peristiwa pandemik sekarang ini, kita semua ditegur. Kalau kita rasa macam itu orang lain, bukan saya, maksudnya orang itu ada masalah ilmu pengakhiran dan akibat. Kerana apa? Kerana dia merasakan sayalah yang berilmu, padahal sebenarnya Allah yang lebih mengetahui. Jadi inilah yang berlaku, dan selepas itu Allah menyeru kepada Nabi Nuh alaihi salam, ihbit, ya. Macam juga kepada Nabi Adam, ihbitu,
Itu sebabnya kalau kita lihat Nabi Adam sebagai insan pertama Ustaz ya. Insan kedua yang menjadi asas keturunan kepada kita adalah daripada Nabi Nuh alaihi salam. Mari sama-sama kita baca ayat 48 untuk kita memahami kita ini, kawan kita John dekat Eropah dan juga Trump dekat US sana itu sebenarnya asal daripada mana? Kita lihat ayat 48. Sila Ustaz. Baik, terima kasih saudara Ustaz Fazrul. Kita nak baca ayat 48 tadi sebagaimana kita tahu dah kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam yang bertuah kita sebenarnya. Dalam banyak-banyak kisah-kisah ni Allah Taala pilih kisah ni dimuatkan dalam Quran, begitu penting untuk kita belajar tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan mudah-mudahan kita tak menjadi seperti anak Nabi Nuh lah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang Islam. Kerana Nabi Muhammad SAW ada orang yang berbangga dengan keturunan. Oh, ayah aku, datuk aku ni pahlawan, ulama besar. Betul. Tapi dia tak tengok sekarang dia buat apa sekarang. Jika dia mengikuti jejak ayahnya ataupun atuknya yang betul-betul keimanan kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua ambil peringatan insya-Allah. Baik, ayat 48 kita baca sekali lagi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Qila ya Nuh bit bisalam قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. صدق الله. Allah berfirman, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan daripada kami bagimu dan semua umat yang bersama-samamu, dan ada umat yang kami berikan kesenangan dalam hidup dunia, kemudian kami akan menimpakan mereka azab yang pedih. Inilah senario tentang apakah yang berlaku iaitu kata Allah pada Nabi Nuh, ihbit, turunlah bisalam, dengan kesejahteraan, minna, daripada kami, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memberikan barakah Ustaz ya, memberikan barakah kepada Nabi Nuh dan juga kepada kepada umat yang berada dalam bahtera itu saja yang survive, yang masih hidup, yang lain habis. Maka daripada inilah yang menjadi umat-umat yang menjadi orang Eropah, jadi orang Arab ke, jadi orang apa sekalipun, semuanya itu asalnya daripada bahtera tersebut ya, mimman ma'ak ya, bersama dengan kamu. Ini adalah asal usul kita. Jadi kalau kita kata bahawa kita ni daripada Nabi Adam, tetapi semuanya perbincangan ulama menyatakan, sebahagiannya menyatakan bahawa semua umat ini hancur kecuali apa yang ada di atas bahtera tersebut, dan daripada situlah timbul segala keturunan yang ada di atas muka bumi ini. Dan apakah yang berlaku kepada umat ini? Allah menyatakan wa umamun sanumatti'uhum, kami berikan kepada mereka kesenangan ya, dan thumma yamussuhum minna azabun alim, kemudian ada di kalangan mereka ini yang diberikan azab. Jadi kesenangan dan azab ini dia hampir dekat Ustaz ya. Ada orang yang diberikan ujian, dia akan sedar dan ingat Allah. Tetapi diberikan kesenangan, ramai orang yang mungkin dia keliru dan akhirnya dia makin jauh daripada Allah, yang menjemput azab daripada Allah SWT. Peringatan kepada kita agar kalau kita dapat kesenangan itu perlu kita gunakan untuk membantu orang lain, menyenangkan orang lain. Jika tidak, khawatir nanti kita ini rasa bahawa saya yang sepatutnya makin senang dan lupakan orang lain. Itu yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh, itu yang berlaku kepada Firaun, tokoh-tokoh yang tidak okey di dalam Al-Quran itu, kerana ideanya mereka ini bila dah rasa senang ya, dia makin senang makin dia lupa kepada dirinya. Dan disambung kepada ayat yang ke-49 ya, tilka, ini adalah penutup kepada kisah Nabi Nuh. Tilka min amba'il ghaib, ini adalah amba, ini Ustaz ya, jamak kepada naba ya. Jadi sebenarnya ini baru kisah Nabi Nuh,
Baru kira Nabi Nuh cerita ni satu je. Tapi Allah tak cakap dia sebagai naba. Allah cakap amba. Ya. Mengapa? Kerana berita anba dan naba ini adalah berita besar, bukan berita kecil ya, bukan berita picisan. Ini adalah berita-berita besar. Poinnya apa? Poinnya ialah perkara yang kita tak tahu ini Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad untuk kita dapat bersama ini. Dia bukan sekadar satu cerita tetapi banyak cerita pada satu tema Nabi Nuh alaihi salam. Kita kena beri perhatian setiap ayat yang ada yang kita tengok hari ini, pada hari-hari sebelum ini, kita kena beri perhatian sebenarnya apakah berita besar yang Allah sedang sampaikan kepada kita. Salah satunya ialah doa, jangan ikut emosi. Ya, jangan ikut ilmu kita tetapi kita kena bergantung kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita belajar hari ini. Semalam kita sudah belajar beberapa perkara. Jadi inilah cerita yang perlu digembar-gembor, yang perlu dikeluarkan kepada ahli keluarga kita kerana ini berita besar. Ini bukan berita picisan. Dan ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha, kamu tak tahu tentang perkara ini kecuali apabila Allah dah tilawahkan beritahu, fasbir. Ya. Di hujung ini sabar, sesungguhnya innal aqibata lil muttaqin, kebaikan, kesan yang besar yang baik diberikan kepada orang yang bertakwa. Kita akan bincangkan lagi bahagian hujung ayat ini, tapi kita lihat dulu perkataan pilihan kita. Iaitu perkataan kita yang kita pilih hari ini adalah perkataan jahila ya, yang berulang 24 kali di dalam al-Quran. Salah satunya dalam surah Hud, ada juga dalam surah Al-Ahzab dan beberapa surah yang lain termasuk surah Al-Baqarah, nak menceritakan bahawa jahil bukan kerana tidak ada ijazah ataupun tidak ada SPM, tetapi jahil yang dimaksudkan dalam al-Quran bila seseorang itu mungkin sudah belajar atau tidak belajar tetapi dia mengutamakan perasaan dia melangkau daripada ilmu untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar ilmu tapi ilmu yang mendekatkan kepada Allah. Jadi kalau ada ilmu tapi jauh daripada Allah, itu juga digelar sebagai orang yang jahil. Yang kita minta ampun pada Allah, moga-moga dengan kita membaca al-Quran kita dapat ilmu yang menyelamatkan kita. Dan kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan semua, mari sama-sama kita mengambil suntikan vaksin yang difatwakan harus oleh Fatwa Kebangsaan demi keselamatan kita bersama, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Dan kita juga, inisiatif kita ialah menjaga mutu SOP. Kerana dengan patuh SOP kita akan dapat memutuskan rangkaian penyakit yang berbahaya COVID-19. Akhirnya kita beroleh keselamatan, kebahagiaan, keamanan insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. فاصبر إن العاقبة للمتقين. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah petikan ayat daripada hujung ayat 49 yang telah kita baca dan tadabbur sebentar tadi, bahawa ingatlah kesudahan yang baik. Biasa kalau kita tengok cerita, kita tengok siapa hero, kita tengok hero menang lah, mesti hero menang. Ada setengah orang tu Safar, dia tengok episod tu ada 30 episod, 200 tengok episod yang ke-200 baru tahu hero mesti menang punya, kan? Hero menang, happy ending, hero menang. Maka happy ending bagi kita semua berada di atas dunia ini ialah kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Hero-hero yang sebenar ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat, terus setia My Quran Time, baca faham amal. Teruskan share rancangan kita, mudah-mudahan dapat manfaat insya-Allah. Tajwid pada hari ini kita nak belajar tentang hari ini sambungan daripada lam syamsiyah.
Ataupun kita biasa sebut alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Hari ini kita nak masuk tentang lam syamsiyah ataupun lam muta'arif. Okey, lam yang mana lam syamsiyah ini ataupun kita sebut alif lam syamsiyah, hukumnya kena baca secara idgham. Apa maksud idgham tu? Lam itu dimasukkan secara idgham, masuk. Lam itu dimasukkan ke dalam huruf yang selepasnya. Maka huruf lam syamsiyah ada berapa? Ada 14 penonton-penonton sekalian. Ada ta, tha, dal, dha, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam dan juga huruf nun. Maka dinamakan juga idgham syamsi. Idgham tu apa? Masuklah, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Dalam konteks lam syamsiah ni, mengidghamkan lam syamsiah maksud dia memasukkan lam yang mati itu ke dalam huruf-huruf lam syamsiah yang ada 14 di atas yang saya sebutkan tadi. Disebut sebagai idgham syamsi kerana diidghamkan lam ta'rif itu ataupun lam mati itu ke dalam huruf-huruf syamsiyah yang ada 14. Jadi kalau kita baca, kita kena masuklah ke dalam, tengok slide yang kedua, contoh apa nama ni idgham syamsi pada lam syamsiyah. Kita lihat contoh pada ayat wafaratan nur. Wafaratan nur, cuba tengok kalimah at-tanur, lam mati bertemu dengan ta. Maka caranya lam itu dibaca macam mana? Lam tu dimasukkan terus secara total ke dalam huruf ta. Maka tak bunyi dah suara lam. Tak boleh baca wafaral tanur. Pelik kan? Wafarat daripada ra tu terus masuk ta dah. Sebab lam tu diidghamkan ke dalam ta. Juga contoh waqila bu'dan lil qaumi adh-dhalimin. Kita baca macam mana? Kalau kita ambil daripada adh-dhalimin, mana pula pergi lam tu? Kepada pergi lam, lam tu tak pergi mana? Lam tu kekal pada tulisan tetapi tidak ada pada bacaan kerana bacaan lam itu dimasukkan ke dalam huruf lam syamsiah. Salah satunya ialah huruf dha. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Terus, itu dipanggil idgham syamsi juga nama. Safas. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi yang berkongsi pada hari ini tentang lam syamsiyah ya. Lam syamsi. Dia qamari dan juga samsi maksudnya matahari dan bulan. Dia nama bulan matahari itu dia ada sejarahnya ke ataupun memang nama je je? Betul, dia ambil ulama mengambil nama tu berdasarkan sejarah juga. Sejarah. Okey, kalau macam contoh bulan itu bila dia terang, dia tidak menafikan cahaya. Okey. Atau kalau qamari, adapun matahari bila dia dah keluar, bulan dah tak ada. Maksudnya bila matahari tu dia menenggelamkan semua yang lain. Sehingga kalau syamsiyah, lam itu dah tak ada apa dah pada bacaan. Tinggal pada tulisan saja. Suara dah masuk secara huruf total. yang yang lam syamsiyah. Oh, itu yang ada lam syamsiyah pasal dia apa? Dia cover dia terus dia apa terus ngap lam tersebut kan. Tak nampak lam tersebut. Okey, baik. Saya ingat ada ustaz sebut tentang nur dengan apa satu lagi tu? Dengan dhiya. Dhiya, betul ustaz. Okey. Jadi daripada matahari ini dhiya. Ya, daripada bulan ni nur. Ya, masya-Allah ya. Ada banyak lagi perbincangan tapi tak apa, kita ada begitu banyak Safas. Ya, masya-Allah. Ya, jadi mari kita tengok kepada sambungan ya kepada ayat yang ke-50 hingga 53 di mana ini kita masuk kepada kisah baru. Tapi sebelum kita masuk pada kisah baru ini, kita nak pastikan kita mengambil pelajaran yang penting daripada surah ataupun kisah Nabi Nuh. Ustaz Tirmizi membaca tadi fasbir innal aqibata lil muttaqin, bersabarlah sesungguhnya kesudahan yang baik itu adalah kepada orang yang bertakwa. Jadi mungkin kita bertanya mengapa diseru fasbir di hujung ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat wahyu ini, dan juga untuk kita selepas habis surah ataupun kisah Nabi Nuh alaihi salam. Rupa-rupanya sabar ini adalah rahsia Nabi Nuh itu diberikan salam, diberikan barakat bukan saja untuk Nabi Nuh tetapi diberikan pada siapa? Kepada umatnya, dan umatnya itu sampailah kepada kita umat sampai zaman ini. Satu. Dan bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diseru untuk bersabar, sila bersabar di Mekah ini kerana apa? Kalau kamu bersabar sebenarnya kesannya akan jadi baik
kepada siapa? Bukan sekadar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dapat sampai hari ini Al-Quran, kerana Nabi bersabar. Maka seruan untuk kita juga kena bersabar, ibu ayah sekalian, ya. Kalau kita bersabar, kita minta pada Allah, jangan kita pertikaikan ataupun kita mengenepikan usaha untuk mengajak ahli keluarga masyarakat kepada iman seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Muhammad. Maka insya-Allah kalau kita bersabar, Allah akan beri salam, kesejahteraan, Allah akan beri barakah kepada keluarga kita, ya. Tapi kalau kita rasa macam alah dah penat saya ni, dahlah cukuplah tu. Kalau keluar perkataan itu daripada ibu ayah ataupun daripada pemimpin, maksudnya barakah itu akan hilang daripada diri pemimpin itu dan mungkin akan memberi kesan kepada umat yang dipimpin dalam sebuah keluarga ataupun dalam sebuah negeri negara. Itu pelajaran penting untuk kita tahu bahawa kesudahan yang terbaik itu mungkin kita tak nampak di sini, tetapi yang pastinya bila sampai di akhirat nanti. Dan kita nak masuk kepada kisah seterusnya, kisah Nabi Hud alaihissalam, ayat 50 hingga ayat 53 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, kita dapat sambung lagi kisah seterusnya tentang Nabi Hud. Allah bertuah kita hari ini dapat belajar dua kisah Nabi alaihi wassalam. Untungnya kita, kerana Allah Taala pilih daripada banyak kisah yang ada, dimuatkan kisah dalam Quran. Sudah pasti bila Allah pilih, maka dia sangat penting untuk kita semua, insya-Allah. Kita nak baca seterusnya ayat ke-50 hingga 53 dengan alunan sikah, insya-Allah taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 50 hingga ayat 53 memulakan kisah seterusnya. Ya, kisah-kisah ini Ustaz ya adalah satu kisah yang sebenarnya pembukaan ataupun asasnya itu berada pada awal surah Hud ayat 1 hingga ayat yang keempat. Allah nak menceritakan mula-mula secara ringkas, kemudian dijelaskan pelajaran-pelajarannya. Apakah pelajaran secara keseluruhannya kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud ini agar nabi-nabi ini membawa kepada ta'budu illallah, ya, alla ta'budu illallah, janganlah menyembah kecuali kepada Allah, dan peranan mereka ini adalah nadhir wa bashir. Jadi bila cakap tentang nadhir wa bashir, bukan bashir wa nadhir, maksudnya dalam surah ini ada banyak nadhir,
peringatan-peringatan berbanding dengan basyir. Kerana apa? Kerana ini adalah fasa-fasa di mana mereka ini sudah degil di hujungnya, Ustaz ya. Bukan awal dakwah nabi-nabi ini, tetapi bila dah sampai di hujung. Maksudnya Nabi Nuh ni sampai 950 tahun, Ustaz. Sampai panjang itu. Selama ni dia lembut, ajak berdakwah, ajak ke arah kebaikan, janganlah kamu ni mendustakan, ajak. Tetapi bila sudah mencapai dia punya puncak, ya, sehingga kan mereka ni ingin menyerang kepada Nabi Nuh, maka Allah selamatkan. Itu syaratnya, ya. Maksudnya orang yang beriman kena buat kerja ajak orang ke arah kebaikan, bukan duduk diam, bukan kita sembahyang baca Quran seorang-seorang. Kita kena sebarkan, tuan-tuan boleh share di Facebook, boleh kongsi di WhatsApp, dan selepas itu kalau katakan orang yang tidak beriman ini menyerang ataupun cuba untuk memusnahkan kebaikan, maka pada waktu itu Allah akan memberi bantuan kepada orang yang beriman. Maka dalam ayat yang ke-50 Allah menyatakan wa ila adin akhahun hum huda, iaitu pada kaum Ad itu, nama kaum pada kaum Nabi Hud itu dihantarkan saudara mereka iaitu Hud, ya. Qala ya qaumi ibudullah. Isinya sama seperti asal awal surah Hud ini, wahai kaumku beribadahlah kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah kecualinya. Walaupun nampak ayat ini macam berulang, seperti berulang macam awal tadi, kita biasa baca la ilaha illallah, di sini la malakum min ilahin ghairuh. Penggunaan ma itu berbanding la ada beza, Ustaz ya. Betul. Kalau la itu tidak ada Tuhan, tapi kalau ma lakum min ilah, maksudnya sebelum ini ada dia punya hujah yang mereka nak beritahu bahawa sebenarnya ada Tuhan lain. Jadi bila menggunakan kata ma, sebenarnya nak beritahu yang kamu cakap Tuhan lain itu tak betul. Ghairuh, kecualinya. Mana ada hujah-hujah di belakang. Ada hujah yang mereka sudah datangkan. Dan ayat ini memang pendek, tetapi perbincangan dalam tafsir Hamka, dalam tafsir oleh Tuan Guru Ni Aziz menyatakan walaupun pendek, kimat, tetapi kalau kita fussilat, kita jelaskan betul-betul, tidak ada Tuhan kecualinya. Ini satu contohnya apa? Tidak ada Tuhan yang maha kaya kecuali Allah SWT. Allah kan maksudnya ada air daripada langit, padahal dekat bawah pun ada air dekat laut, contoh kan. Maksudnya ialah apa? Maksudnya ialah Allah ini maha kaya, tidak ada yang lebih kaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya apa kepada kita? Kalau tuan-tuan yang bekerja, kalau ada orang kata saya nak bagilah awak RM5 bawah meja, contohnya Ustaz kan, ataupun nahlah duit kocek RM5 ni, awak janganlah saman saya, contohnya. RM5 tu apalah sangat Allah, berbanding dengan Allah yang maha kaya boleh bagi tuan-tuan lebih kaya daripada RM5 kan. Takkan kita nak gadaikan Tuhan yang maha kaya berbanding dengan RM5 tersebut. Ini kefahaman tentang malakum min ilahin ghairuh. Baru satu, Ustaz, Al-Ghani. Kalau katakan Ar-Rahman, Allah ni maha penyayang. Kan. Kalau ada adik-adik yang kata mak saya tak sayang saya lah, contohnya kan. Ataupun ada yang kata saya ni tidak diberi perhatian oleh bos saya. Sebenarnya takkanlah kerana tak diberi perhatian oleh bos maka kita curi ataupun kita tak buat kerja amanah yang terbaik, padahal Allah itu maha sayang dan selalu beri perhatian kepada kita. Jadi seruan Nabi Hud ini, Nabi Nuh juga sama, seruan untuk kita ini mendapat ketenangan, ya, dengan mengenal Allah yang sebenarnya. In antum illa muftarun, iaitu di hujung itu, selama ini kamu hanyalah mereka-reka, kan. Nak dapat hujan, buat Tuhan hujan. Nak dapat kaya, dapat buat Tuhan kaya. Padahal sebenarnya Tuhan hanyalah satu sahaja untuk diimani, untuk diesakan, untuk kita menjadi orang yang mendapat ganjaran ataupun manfaat yang besar, Ustaz ya. Jadi ini ayat 50, ya qaumi, ya, diseru lagi pada kaumnya Nabi Hud, wahai kaumku, aku ni tak minta apa-apa daripadamu, ya, la as'alukum alaihi ajra, tidak ada upah. Aku bukan ada udang di sebalik mi atas perkara ini. Ganjaranku illa alal ladzi fatarani, ganjaranku semuanya daripada siapa? Daripada Tuhan yang menciptaku. Ya, kalau nak ada rezeki ke, nak bagi duit ke, nak ada gaji ke, apa ke, Tuhanku yang siapkan. Kalau dengan sebab kamu kata aku nak dapat sesuatu, itu sebabnya aku berdakwah apa ke, sebenarnya Tuhan yang selesaikan.
sama ada engkau yang beli ke, yang bayar ke, orang lain bayar ke, orang lain tentukan ke apa ke, itu Allah yang tentukan. Jangan kisah, ya. Afala taqilun, takkan kau tak fikir bahawa Tuhan yang menciptakanku ini lebih kaya daripada engkau sendiri. Lebih kurang begitu ustaz, ya. Nak menceritakan bahawa dalam Nabi Hud berdakwah ini dia amat confident, ya. Dia tidak bergantung kepada orang di hadapannya itu agar dia menyebabkan dia rasa tak beranilah nak cakap. Nanti kalau saya cakap lebih nanti kan saya kena gam, contohnya kan. Orang tak suka pula. Orang tak suka pula, ya. Jadi perkara-perkara itu disampaikan pada ayat 51 ini bukan maksudnya Nabi Hud tak ada gaji ke, tak ada rezeki, tak ada makan, ada, tetapi dia yakin bukan datang daripada manusia. Dia datang daripada Allah. Allah boleh susunlah macam mana sekalipun, tidak pernah nabi mati kerana tak makan. Ya, tidak pernah. Yang mati kerana syahid dalam perjuangan apa semua ada, tapi kerana tak makan tak ada, ya. Dan ini yang ditekankan pada ayat 51. Dan kesan daripada seruan itu, Nabi Hud memberikan praktikal. Kalau kamu ini beribadah kepada Allah Subhanahu taala, menghambakan diri kepada Allah, maka kesannya ialah sila istighfar, sila bertaubat, nanti ada ganjaran daripada istighfar dan taubat. Kita baca ayat 52 untuk kita memahami apakah kesan daripada kita banyak istighfar, banyak bertaubat pada tahun 2021 ini. Kita baca ayat 52 Ustaz. Baik, kita baca ayat 52 bagaimana kesan istighfar. Tadi Ustaz Pamul sebut tentang kita mesti memohon ampun. Orang yang tak mohon ampun, dia adalah orang-orang yang sombong. Walaupun kita pandai macam mana pun. Kalau kita lihat dalam Quran, deretan banyak surah doa para nabi, banyak doa. Nabi sendiri meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita manusia yang tidak ada apa jaminan. Mudah-mudahan banyaklah kita memohon ampun. Kita baca ayat 52 bagaimana istighfar tu begitu hebat. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. صدق الله. Surah Al-Azim. Inilah kandungan daripada ayat 52. Nabi Hud menyeru agar istighfar, bertaubat, nanti Allah akan hantarkan daripada langit alaikum midrara. Ya, dur itu maksudnya adalah kalau lembu itu dia punya perah susunya melimpah-limpah Ustaz, ya. Maksudnya daripada langit ini Allah akan berikan apa? Daripada syajarah, ya, Nabi Adam itu dapat buah yang terbaik. Daripada as-sama Allah beri hujan terbaik. Ya, bukan hujan yang menyebabkan rosak sesuatu bangunan, bukan. Ini adalah hujan terbaik alaikum midrara yang mencurah-curah wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah menambahkan kekuatan yang ada, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan masyarakat. Allah akan gandakan lagi bila kita buat apa tuan-tuan? Kalau kita beristighfar dan kita bertaubat pada Allah. Ini seruan untuk zaman ini sebenarnya. Bila ekonomi kita agak lumpuh dan lemah, kita lihat sistem politik, sistem sosial kita berantakan. Sebenarnya kekuatan itu Allah tarik dan Allah boleh beri balik semula dengan kita kena menyeru kepada istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seruan yang Allah nyatakan pada ayat 52, kerana di ujung itu wala tatawallau mujrimin, jangan jadi orang yang pendosa. Kerana pendosa itu dia tidak mahu istighfar. Kita buat silap tetapi tidak mahu istighfar, tidak mahu bertaubat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya ialah kekuatan akan dicabut dan tidak diberikan bantuan daripada langit yang terbaik untuk kita. Inilah
panduan yang kita tahu respon daripada kaum Hud itu, Ad itu, dia kata, wahai Nabi Hud, sebenarnya engkau ni tak ada bawa bukti betul lah, kan? Kami ni tidak akan meninggalkan sembahan kami dan kami tidak akan mempercayaimu. Wama nahnu laka bimu'minin, kerana mereka merasakan bahawa Nabi Hud ada agenda. Kita akan sambung kisah ini tetapi membawa pada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, utamakan pendidikan akidah untuk keluarga agar selamat dunia akhirat. Yang kedua, selalu mohon ilmu daripada Allah untuk memohon sesuatu, ya. Dan yang ketiganya, ambil contoh kesabaran Nabi Nuh, mengajak ke arah kebaikan agar kita diberi barakah pada keluarga, pada umat ini, insya-Allah. Kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala salah silap kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau benarkan dosa-dosa kami ini diwarisi oleh zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami zuriat keturunan orang-orang yang saleh dan beriman, yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami, ya Allah. Berilah kekuatan pada jiwa kami untuk sentiasa kami menyusuri kisah para anbiya, nabi-nabi kami alaihimussalatu wassalam, dan beri kekuatan kepada kami untuk kami sentiasa mengikuti jejak sunnah mereka, ya Allah, terutama Nabi baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, memakbulkan doa kita dengan doa yang terbaik, dan inilah yang kita harapkan, kita mampu bersabar dan terus menjadi orang bertakwa yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu kempen, tuan-tuan boleh menyumbang dan juga bersama, ya, dalam perjuangan seperti Nabi Nuh dan juga Nabi Hud, nakkan masyarakat kembali kepada wahyu. Moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan dalam tabung ini, ia akan dimanfaatkan dalam menghasilkan lebih banyak lagi program dan juga kempen agar masyarakat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siaran ulangan kita pada hari ini, dan kita mendoakan tuan-tuan terus sihat selamat dalam kehidupan, ya, jaga kesihatan dan jaga komitmen kita untuk mendapatkan vaksin di tempat masing-masing. Moga-moga ini akan menyebabkan Allah izinkan kita sebagai satu asbab usaha kita diberikan kemudahan selepas ini. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time itu tadi dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley, Kuala Kubu Baru.